Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar kepada semua penonton Malaysia hari ini? Hari ini hari Selasa, 20 Oktober. Diharapkan anda mulakan pagi anda dengan berfikiran positif, ceria-ceria selalu dan semoga anda semua dalam keadaan yang sihat. Hari ini edisi hari Selasa, 20 Oktober bersama saya Marsila Hassan dan juga di sebelah saya ni saya Sofia Nur Solihatun. Semoga anda keadaan baik sahaja. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini. Semoga hari ini hari Selasa yang cukup indah, yang cukup baik, yang cukup positif bagi anda semua. Dan hari ini kita akan membawakan beberapa perkembangan terkini, antaranya seperti mana anda tahu di beberapa kawasan di seluruh negara. Semalam saja kita melihat antara jangkaan ataupun takat hujan yang agak tinggi. Kita difahamkan sebenarnya ada disebutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia amaran ribut petir yang diumumkan di beberapa negeri, khususnya di Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Dan setakat 5.45 pagi ditapaparkan di kaca TV anda hari ini. Jadi kalau anda melihat kawasan-kawasan anda yang terpapang di kaca TV ini, anda perlulah bersiap sedia kerana antaranya kita difahamkan fasa peralihan monsun adalah tempoh masa yang kita sedang lalui pada ketika ini sehingga ke pertengahan November. Jadi kita akan melihat mungkin takat hujan yang lebih banyak dan perubahan cuaca yang lebih mendadak, dan sudah tentunya ribut petir ini mendatangkan begitu banyak implikasi yang agak membimbangkan. Kita melihat semalam antaranya implikasi sebab hujan yang banyak ni, air pasang besar pun ada juga. Jadi antara kawasan-kawasan yang terjejas itu kita melihat rumah yang tenggelami, rumah yang mengalami kerosakan dan sebagainya. Jadi ini menjadi peringatan kepada anda semua. Kalau kawasan anda barangkali mempunyai amaran ribut petir ini, tolonglah berjaga-jaga. Pastikan anda mengambil segala precautions, segala keperluan anda perlu dijaga. Pastikan anda ketahui di manakah anak-anak anda semua untuk memastikan keselamatan mereka. Baik, dan ini pula sedikit perkembangan mengenai masalah gangguan bekalan air yang berlaku semalam. Dan bercakap mengenai gangguan masalah bekalan air ni, Sofia, perkara ini seolah-olah seperti tidak berkesudahan. Betul. Kerana sering kali berlaku, tambahan lagi tahun ini kan, hampir setiap bulan saja kita mengalami gangguan masalah bekalan air ini. Dan sedikit perkongsian di mana Loji Rawatan Air LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2, Fasa 3 dan Rantau Panjang terpaksa dihenti tugas berikutan pencemaran sumber air mentah dikesan di Sungai Selangor pada jam 2 pagi semalam. Dan gangguan itu membabitkan 1,196,457 akaun, merangkumi 1,292 kawasan di wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Klang, Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Kuala Langat. Dan bagi proses pencairan dan juga flushing bahan pencemaran yang terdapat di dalam Sungai Selangor, tindakan segera sudah dilakukan dengan melepaskan air secara graviti dari Horas 600 dengan kapasiti 285 juta liter sehari dan pelepasan air mentah dari empangan sebanyak 800 juta liter sehari. Dan setakat semalam pencemaran masih lagi dikesan di Sungai Selangor pada tahap 1 tun. Dan juga pengguna yang memerlukan bantuan bekalan air untuk kecemasan seperti urusan kematian boleh menghubungi 15300. Tapi hari ini difahamkan bahawa bekalan air sudah kembali pulih. Telah berlaku. Ini adalah antara yang anda boleh lihat pelan pemulihan bekalan air Selangor. Kalau anda boleh baca di skrin sekarang ini. Bermula jam 8 pagi ini, 7 wilayah ini yang terjejas akan menerima bekalan air secara berperingkat. Jadi alhamdulillah, dan tentunya pada peringkat ini kita difahamkan siasatan masih berjalan. Kita tidak ingin mereka yang bertanggungjawab ini terlepas sewenang-wenangnya selepas melakukan pencemaran yang berterusan. Kita tahu berterusan sama ada mereka punca yang sama atau tidak. Setakat ini difahamkan 3 lokasi, 3 kawasan telah pun dikenal pasti antara penyebab pencemaran bau kali ini. Dan tentunya akan disiasat di bawah Seksyen 430 Kanun Keseksaan atas khianat kerana menyebabkan kerosakan. Dan tentunya bekalan air tidak sampai bagi mereka, manusia dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang tak boleh diterimalah. Setiap bulan kita hadapi. Dan tentunya orang di Selangor kita sekalipun merasa terkesan dengan perkara ini. Tambah lagi sekarang kita melalui fasa PKPB di mana kita disarankan untuk tidak keluar ke rumah. Dan tambah lagi dengan adanya masalah gangguan air sebegini. Cuci tangan. Kan kita dinasihatkan untuk cuci tangan dengan kerap. Bila air tak ada, nak cuci tangan susah. Lepas tu premis perniagaan lagi macam mana? Kedai-kedai makan kan. Ini memberi kesan yang amat teruk. Jadi diharapkan perkara sebegini dapat diselesaikan segera kerana kita faham bahawa masalah air di Selangor ini dah lebih sedekat berlarutan. Tak ada penyelesaiannya. Dan kita akan perhalusi sebentar saja lagi. Marsila akan bersama dengan seseorang untuk memperhalusi, melihat semula bagaimana kita akan lebih
cakna dalam cara untuk menjaga persekitaran kita dan sebagainya. Dan kita ingin juga wawarkan kepada anda, ini berkenaan dengan solat hajat yang diadakan di seluruh negara. Ini berkenaan dengan pelaksanaan solat hajat dan doa selamat memohon ihsan Allah SWT agar penularan wabak COVID-19 dapat dibantras dengan berkesan dan segera. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menjunjung setinggi-tinggi terima kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di atas titah perintah agar kesemua masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat dan doa selamat memohon ihsan Allah SWT agar penularan wabak ini dapat dibantras dengan berkesan dan segera. Dan sehubungan dengan itu, semua masjid, surau, Jumaat dan surau di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya disarankan melaksanakan solat hajat dan doa selamat bagi tujuan tersebut mengikut ketetapan seperti berikut, di mana pada 20, 21 dan 22 Oktober 2020 pada hari Selasa hari ini, esok, Rabu dan juga Khamis selepas maghrib, solat hajat dan juga doa selamat. Jadi kami berharap agar kesemua juga bagi kita rakyat Malaysia, kita sama-sama memanjatkan doa. Kan? Kita tentunya masih memerangi wabak COVID-19 ini. Kita melihat angka yang masih lagi tinggi dan kita berharap agar doa kita, harapannya dapat dipanjatkan dan semoga kita mencari penyelesaian yang dalam jangka masa panjang, mungkin vaksin dan sebagainya, dan keadaan kita dalam negara kita dapat dibendung penularan wabak COVID-19 ini. Ini menjadi ketetapan dan tentunya satu prioriti bagi kita semua lah, kan? Betul, dan kita juga perlu sama-sama berganding bahu, bekerjasama untuk membantras wabak COVID-19 ni. Dengan cara yang paling mudah saja, Sofia, kita patuh segala SOP yang telah ditetapkan. Kita pakai face mask, jaga penjarakan fizikal, jaga kebersihan diri dan sebagainya. Itu antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk membendung masalah penularan COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Sebenarnya pastinya kita tahulah kan, walaupun kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB masih boleh keluar rumah, 2 orang sebagainya, ada masa ditetapkan. Tetapi sekiranya memang tiada keperluan, tak ada sebab pun nak keluar dan sebagainya. Jadi jangan kita mencari alasan untuk keluar pula. Melainkan kita perlu bekerja dan sebagainya. Jadi itu antara yang kita ingin tekankan, tolong duduk di rumah. Kita melihat angka yang tinggi dan ini menjadi peringatan bagi semua. Ini adalah tanggungjawab kita bersama untuk mengurangkan dan menghentikan penularan wabak COVID-19. Kita akan meninjau akhbar-akhbar hari ini. Kita mulakan dulu di Berita Harian. Di Berita Harian hari ini mengenai, baru saja tadi kita bercakap mengenai masalah bekalan air, di mana di Berita Harian antara yang menjadi pilihan penerbit kita pada hari ini adalah Sungai Gong tercemar lagi. 5 juta terjejas bekalan air, Selangor tawar RM20,000 kesan pencemar. Dan perinciannya di halaman 14, di mana di sini kilang disyaki punca pencemaran. Siasatan Jabatan Alam Sekitar JAS menjurus kepada 3 kawasan kilang yang dipercayai terbabit dalam pencemaran bau di Sungai Gong yang mengalir ke Sungai Selangor hingga menyebabkan gangguan bekalan air kepada kira-kira 5 juta pengguna di seluruh Lembah Kelang. Dan Siasatan Air Selangor Senan Berhad pula mengesan bau solvent yang hampir sama dengan pencemaran di Sungai Gong awal bulan lalu. Namun katanya tempat pencemaran kali ini berbeza berbanding bulan lalu dan masih awal untuk membuat kesimpulan punca sebenar pencemaran. Dan katanya lagi pencemaran kali ini tidak begitu serius dan mereka juga sudah mengenal pasti 2 hingga 3 kawasan yang akan menjadi fokus siasatan. Dan pencemaran sungai kerap berlaku pada tengah malam ataupun hujung minggu. Dan henti tugas menyebabkan Air Selangor tidak dapat menghasilkan air sebanyak 2,700 juta liter sehari untuk dibekalkan kepada pengguna di 1,292 kawasan Air Selangor. Dan pihak Air Selangor menggerakkan 91 lori tangki air ke premis kritikal serta kawasan perumahan terjejas selain 34 tangki statik, 17 pusat khidmat setempat dan 21 bilik awam juga disediakan untuk kemudahan pengguna yang terjejas. Dan Sultan Selangor juga duka cita mengenai nasib rakyat. Dan katanya Sultan Selangor mahu supaya masalah air itu tidak dipolitikkan dan diatasi segera kerana ia keperluan asas setiap rakyat. Dan juga Selangor tawar ganjaran RM20,000 untuk pemberi maklumat, di mana ganjaran RM20,000 itu kepada individu yang memberi maklumat sehingga pihak yang terbabit mencemar air dikenakan tindakan undang-undang. Dan kita harap masalah ini dapat diselesaikan dengan segera kerana ia juga melibatkan banyak pihak. Baik, untuk perkembangan seterusnya,
Saya teruskan di NST di halaman yang ke-9. Berita secara ringkasnya, storm damages over 25 houses in 3 villages. Near Mukim Parit were damaged in a storm at 3 p.m. on Saturday, while some of the houses were damaged by the uprooted trees. Others have their roofs blown away by the strong winds. And one of the person who's living there, Muhammad Cik Bakar, 55, who was at home with his wife and 2 children during the incident, said he was shocked to see the roof of his house ripped off by the strong winds and blown more than 10 meters away. Dikongsikan di sini, ini antara yang berlaku di Kota Baru sendiri. 25 rumah di 3 perkampungan Mukim Parit mengalami kerosakan yang cukup tragik sekali disebabkan oleh ribut jam 3 petang Sabtu lalu. Dan so tentunya ada rumah yang mengalami kerosakan kerana pokok tumbang dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar ini menjadi peringatan. Kita melihat di kawasan ke satu kawasan mengalami perubahan cuaca yang mendadak, dan tentunya kita sedia maklum dan cakna fasa peralihan monsun ini adalah mungkin dikatakan permulaannya kerana monsun timur laut akan berlaku pada November ini. Jadi peralihan ini pun kita melihat impak yang cukup tinggi. Kita berharap agar anda dalam kawasan yang mungkin akan mengalami terjejas dan sebagainya, tolonglah mengambil langkah-langkah pencegahan dan keselamatan yang sepatutnya. Itu di halaman ke-9 NST. Dan ini pula perkembangan di harian Metro di mana satu berita yang agak mengejutkan. Impian wanita muda berakhir tragedi. Cantik sedut nyawa. Ini gara-gara ingin cantik, sedut lemak dan mengorbankan nyawa. Katanya di sini, apa yang adik saya lakukan iaitu prosedur sedut lemak itu adalah naluri biasa seorang wanita apabila mahu kelihatan cantik untuk bakal suaminya. Tetapi tidak menyangka tindakan itu akan mengorbankan nyawanya. Itu kata Alex, abang kepada seorang wanita yang meninggal dunia ketika menjalani prosedur sedut lemak pada bahagian lengan di sebuah pusat kecantikan di Ceras pada Sabtu lalu. Dan adik perempuannya iaitu Koko baru pulang ke negara ini dari Afrika Selatan pada Ogos lalu selepas berkunjung ke negara itu pada Mac lalu untuk majlis perkahwinan dengan teman lelakinya. Bagaimanapun perkahwinan itu terpaksa ditangguhkan kerana adiknya tertinggal satu dokumen penting. Disebabkan itu Koko terpaksa menunda perkahwinan terbabit pada Mac tahun depan, dan berdasarkan semakan pada telefon bimbitnya mendapati Koko banyak membuat carian berkaitan prosedur sedut lemak di media sosial. Namun dia tidak pernah memberitahu hasratnya itu kepada ahli keluarga, menyebabkan kami terkejut sebab dimaklumkan oleh rakannya bahawa Koko meninggal dunia pada petang Sabtu. Dan rakannya memaklumkan bahawa pusat kecantikan itu menawarkan perkhidmatan sedut lemak di bahagian lengan pada harga promosi RM2,500 berbanding pada harga asal, menyebabkan Koko berminat. Itu dia antara kita kata tragedi gara-gara nak cantik, dan diharapkan anda di luar sana sebelum melakukan apa-apa prosedur kecantikan dan sebagainya, pastikan kita semak dulu, teliti dulu apa baik dan buruknya prosedur yang akan kita lakukan. Dan takziah kita ucapkan kepada keluarga. Ya, so tentunya memilih doktor itu adalah sesuatu perkara yang perlu diletakkan kepentingan yang tinggi. Ada yang bertauliah, ada yang tak bertauliah. Dan lagi dalam zaman media sosial ni, sesiapa saja boleh claim, kata oh boleh buat ini, boleh buat prosedur ni tapi harga yang murah. Jadi kalau terlalu murah, if it's too good to be true, kalau macam rasa murah sangat-sangat ni, itu mungkin sepatutnya menaikkan tanda tanya dalam minda kita, dan jangan mudah tertipu dan tolong ambil langkah berjaga-jaga. Saya akan teruskan dengan perkongsian di utusan Malaysia. Anggota APM logistik mencukupi untuk menghadapi banjir. Dipaparkan di skrin anda pada ketika ini gambaran bot yang digunakan APM untuk menghadapi monsun timur laut. Angkatan Pertahanan Awam APM Kelantan mampu melaksanakan tugas dengan mantap bagi menghadapi banjir menerusi kekerapan latihan simulasi yang diadakan sebelum ini. Keseluruhan 772 anggota yang terlibat secara langsung sudah bersiap sedia dengan kelengkapan logistik. Sebanyak 12 lori, 10 buah kenderaan pacuan 4 roda, 12 ambulans serta 80 bot pelbagai termasuk 2 bot jenis amphibious Sea Legs turut disediakan. Dan mereka cukup yakin dengan kekuatan pegawai dan anggota yang ada sekarang mencukupi untuk melaksanakan tugas tersebut dalam menghadapi monsun timur laut dan ditambah pula dengan pandemik COVID-19. Kita betul-betul meraihkan kerjasama dan juga komitmen dan tanggungjawab yang cukup tinggi yang ditunjukkan oleh orang kata frontliners, barisan hadapan kita. Walaupun mereka penat, lelah, tak kiralah dalam sektor perubatan ataupun pertahanan sekalipun, ini bukan tugas yang mudah. Keselamatan kita tetap menjadi prioriti bagi mereka. Jadi kalau kita
mungkin terjumpa sesiapa saja barisan hadapan di Sekatan Jalan Raya dan sebagainya di mana kawasan mungkin di kawasan PKPB pastinya anda perlulah mungkin menegur, memberikan salam ataupun bertanyakan khabar pada mereka kerana mereka memberikan satu komitmen yang cukup tinggi berbulan-bulan ni masihlah sehingga ke hari ini segala aspek pun mereka perhalusi untuk kita. Betul, dan seterusnya kita nak berkongsi pula mengenai perkembangan COVID-19 yang dilihat semakin angka positif itu dilihat semakin meningkat. Dan semalam sahaja dicatatkan sebanyak 865 kes baru disahkan semalam di mana terdapat 455 kes telah sembuh dan juga 2 kluster baru dikesan dan juga 3 kes kematian dilaporkan di mana menjadikan secara keseluruhannya jumlah kes positif COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 21,363 dan kalau kita boleh lihat Sofia di Sabah jumlah tertinggi kes positif COVID-19 adalah sebanyak 643 kes di mana ia melibatkan sebanyak 74.3% dan juga kita difahamkan bahawa lebih banyak ujian makmal telah dijalankan di Sabah dan ada yang telah dihantar ke Semenanjung Malaysia. Nah, bagi yang di Semenanjung pula, kalau anda ingin tahu angkanya, Lemah Kelang mencatatkan 119 kes dengan 101 kes di Selangor, 6 kes di Kuala Lumpur dan 3 kes di Putrajaya. Dan disebutkan masa tadi 2 kluster baru telah pun dikesan iaitu di Hulu Langat, Selangor dan juga Melaka. Kluster Hentian di Hulu Langat yang telah pun menjangkiti 7 orang individu dan kluster Bukit dikesan di Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin di Melaka menjangkiti 15 individu. Jadi ini angka-angka yang terkini, so tentunya kita masih mendoakan, mengharapkan agar angka ini dengan harapannya mampu untuk turun dalam masa 1 atau 2 minggu lagi. Kita juga difahamkan semalamnya telah pun diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mungkin memperhalusi atau memperlihatkan semula PKPB ini. Kerana sebelum ini difahamkan mungkin acara sosial, rekreasi seperti bersukan, gimnasium sebagainya dibenarkan. Tetapi pada ketika ini untuk melihat bagaimana kita boleh mengurangkan orang ramai untuk keluar dari rumah, mungkin aktiviti sosial itu perlu dikurangkan ataupun dihentikan buat sementara waktu. Dan saya agak setujulah dengan perkara ini. Walaupun kita memang perlu meneruskan ekonomi kita, memang tentunya kegiatan ekonomi perlu diteruskan. Tetapi kalau untuk setakat bersosial, bersukan dan sebagainya, rasanya kita masih boleh bertenang, masih boleh workout kat rumah. Saya rasa tidak masalah. Jadi kami harap agar anda mengambil langkah tertentu untuk menilai keputusan kita sama ada perlu atau tidak untuk keluar rumah ni. Betul tak Masila? Betul, sebab kadang-kadang ada orang ni setengahnya ada yang dia dah terbiasa bersukan, berjoging dan sebagainya, ke taman rekreasi dan sebagainya. Bila tak dapat keluar tu rasa macam saya lah tu. Nak juga. Macam saya lah kan. Nak juga. Tapi sekarang buat tak. Nak buat macam mana? Kita kena sebab dah diumumkan semalam memang tak boleh. Sebenarnya kalau kita berlari kat luar pun, kita berrekreasi pun rasa macam tak selamat sebenarnya. Betul. Kat rumah sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan untuk bersenam. Tak semestinya kita perlu ke taman dan sebagainya untuk bersenam. Kalau nak berjoging, nak berlari ke apa benda kat rumah pun boleh buat juga. Kalau kita buat kerja rumah pun itu dah kira senaman juga. Boleh bakar lemak dan sebagainya. Memanglah feel dia tak sama. Ya, tapi masa tertentu norma baru kan. Tapi itulah, kalau anda tak perlu keluar rumah, tak perlu nak berbasikal, tak perlu nak pergi berlari dan pergi gym dan sebagainya, kita kurangkan risiko terhadap masyarakat, diri kita dan juga keluarga kita. Itu yang paling penting sekali. Betul. Dan selalunya kalau kita keluar makan kan, kalau sebelum ni kita mungkin boleh duduk lama-lama di kedai makan dan sebagainya. Walaupun kita dibenarkan untuk makan di kedai makan sekarang ni, tapi kalau boleh tak payahlah kita duduk di kedai makan tu, kita bungkus bawa balik makan kat rumah dengan keluarga. Masih pula selalu pergi kafe, kedai kopi semua kan? Selalu, tapi sebab limit lah masa dia. Limit lah, tapi disebabkan sekarang situasi kita sekarang, saya sendiri jadi takut tau Sofia. Kita kalau nak keluar sebab kita tak nampak virus tu kat mana. Ikut macam ada dekat tepi-tepi orang sekeliling kita tak tahu. Jadi untuk mengelakkan daripada virus tu semakin, ialah kita pun tak nak jadi sebagai daripada mangsa kan. Jadi apa yang boleh dilakukan adalah kurangkan aktiviti-aktiviti di luar. Kalau nak makan tu bungkus saja makanan di rumah dan sebagainya. Dan macam kita cakap tadi lah, kalau nak senang kat rumah je lah. Okey, nanti kita senang sama-sama Boleh. Kita video call. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan berbincang berkenaan dasar kebersihan negara era norma baru segalanya di Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19
Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Baiklah, itu sedikit sebanyak peringatan, pencerahan sekiranya kita terlupa bagaimana COVID-19 ini merebak untuk kita menjaga keselamatan kita, mengetahui apakah risiko-risiko sekiranya kita keluar rumah, bagaimana kita boleh mendapat jangkitan ini. Baik, untuk pengisian yang seterusnya untuk segmen pertama kali ini, kita akan mendalami dan mengetahui sebenarnya apakah dasar kebersihan negara dalam era norma baharu, bagaimana ia boleh diperkukuhkan dan apakah peranan kita. Dan bersama saya hari ini Yang Berhormat Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih meluangkan masa YB. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, YB, kita teruskan persoalan pertama kita. Kita sekarang ini dalam keadaan yang sangat mencabar. Kita melalui wabak pandemik COVID-19 dan mungkin sekali kita boleh mengatakan bahawa kita dalam gelombang yang ketiga. Jadi dalam permasalahan ini yang kita melaluinya, bagaimana YB boleh terangkan berkenaan situasi semasa dengan dasar kebersihan yang diperkenalkan oleh KPKT pada tahun 2019? Okay. Alhamdulillah, terima kasih Sofia jemput untuk bercakap tentang dasar kebersihan negara pada hari ini. Dan apatah lagi dalam keadaan kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini yang tidak disangka-sangka. Jadi proses untuk kebersihan negara ini memang sudah dimulakan even sebelum era COVID-19 ini. Jadi tetapi dia hanya dilancarkan pada tahun 2019. Bila kita melihat bahawa sesebuah negara, imej sebuah negara terletak kepada kebersihan negara. Setuju. Jadi mesti ada satu dasar yang boleh mengikat dan satu dasar yang ada panduan yang mana kita boleh harus mengikutnya dan melaksanakannya. Jadi sudah tiba masanya Malaysia mengangkat ataupun mengambil berat serius tentang dasar kebersihan negara ini, kerana tahap kebersihan negara itu sepatutnya harus dari masa ke masa harus meningkat lebih baik. Jadi tidaklah boleh tahap kebersihan negara itu makin lama makin teruk. Betul. That shouldn't be. Tidak harus jadi begitu. Tapi apakah punca untuk kita memastikan bahawa dasar ini akan berterusan bertambah baik setiap masa adalah sikap rakyat Malaysia itu sendiri. Dan bagaimana kita membudayakannya kepada mereka. Dan bagaimana mereka menjadikan darah daging mereka, cara hidup mereka. Itu yang penting. Jadi ianya tidak mudah kerana ianya akan bermula dengan perubahan sikap, mindset dan kehendakan kebersihan itu. Jadi kalau kita lihat seseorang yang hendakkan kebersihan itu adalah orang-orang yang mempunyai kepribadian yang tinggi. Jadi oleh kerana itu tidak mudah untuk kita membentuk peribadi yang baru, tidak mudah untuk kita membentuk budaya yang baru, lifestyle yang baru, cara hidup yang baru dan sebagainya. Tidak mudah. Ianya harus bermula daripada umur muda sebenarnya, kalau boleh dari sekolah. Tapi saya tahu di Malaysia ni kita dah muda untuk buat program-program kebersihan daripada sekolah. Tetapi somehow along the way itu saya lihat ada terhenti agaknya, tidak ada berterusan. Jadi kita lihat sikap
ataupun sikap rakyat Malaysia dan dasar-dasar kebersihan kita tidak mantap dan tidak dibuat dengan cara yang lebih serius seperti saya sebut. Jadi makanya KPKT mengeluarkan satu dasar kebersihan negara. Baik. So yang ini ada tertulis bahawa apa-apa perkara yang kita hendak tingkatkan dari segi membudayakan diri mereka, cara-cara hidup mereka dan bagaimana kita meningkatkan penguatkuasaan dan apakah program-program yang boleh membantu mereka untuk manfaatkannya dari program-program dasar kebersihan negara ini. Baik, YB, so tentunya untuk mengubah mindset ataupun melihat bagaimana orang kita, mindset kita, cara kepribadian kita boleh menjurus ke arah yang lebih bersepadu ke arah menjaga kebersihan negara ini memerlukan usaha yang sangat kukuh, memerlukan semua untuk bersepadu. Dan kita fahamkan juga yang terdapatnya satu inisiatif untuk menambahkan sumber pendapatan rakyat secara sampingan ataupun dinamakan sebagai trash to cash. Yes, Bagaimana YB melihat ini salah satu cara yang terbaik sekali untuk menarik minat ramai untuk menjaga kebersihan negara? Satu negara, kalau kita tengok image negara itu adalah sebuah negara yang bersih, bila kita lihat tempat pelupusan sampah dia, tempat penjagaan sampah dia tu boleh menjadi satu tahap untuk menarik pelancong. Itu that means is well done and very good lah. The best lah. Yeah. So jadi oleh kerana itu dalam keadaan ekonomi dan sebagainya yang kita rasa banyak terutamanya di kalangan B40 yang memerlukan pendapatan yang lebih tambahan dan sebagainya. Jadi kita harus manfaatkan rubbish. Sampah ini adalah duit pada saya because kalau setiap sampah tu kalau kita pandai untuk mengitar membuatkan recycling dan sebagainya, ia akan menjadikan hasil pendapatan bagi kita. So if you look at sampah, if you think sampah is money, I think that should be the attitude. Wow. So because each plastic bottle kita collect, kita boleh convert into cash. Kertas kita collect, kita boleh send for recycling. Okay, is cash. Makanan, sisa makanan pun kalau kita kumpul dan kita buat decomposting jadi baja pun jadi cash. Betul. So jadi ini perkara-perkara yang patutnya boleh kita nak ajarkan kepada rakyat Malaysia bagaimana kita lihat sampah itu adalah bernilai. So jadi dia jangan buang sampah sembarang. So sampah tu macam buang duit. Seolah kita tukar balik mindset tu, kita melihat sampah tu adalah peluang perniagaan, peluang untuk mencari duit dan sebagainya. Tapi mungkin saya boleh katakan di sini kan YB, mungkin tahap kesedaran rakyat kita sedikit kurang bagaimana memproses untuk menjadikan sampah itu sebagai peluang perniagaan dan sebagainya. Jadi sebasic-basic ataupun sekecil-kecil mengagihkan sampah kita di rumah pun mungkin menjadi satu cabaran yang besar pada ketika ini. Bagaimana YB melihat mungkin langkah pertama untuk memastikan kita sebagai rakyat Malaysia bersepadu menuju ke arah negara yang lebih bersih ni? So kalau kita nak bermula dari perumahan, sebab itu saya ini kena ada penguatkuasaan. Because kita boleh cakap, tapi kalau rakyat kita masih lagi tidak boleh melaksanakannya dengan cara sendiri, jaga spontan dan volunteer, dan masih lagi tidak dapat menerapkan nilai-nilai kebersihan, jadi maka kita membuat ada satu kaedah yang harus kita buat penguatkuasaan. Jadi pada mereka yang fail, yang gagal untuk membuang sampah dalam tong sampah. Jadi kita kena buatkan polisi untuk membolehkan kita saman mereka, membolehkan kita menghukum mereka. So jadi di peringkat kawasan-kawasan perumahan, PPR dan juga kawasan flats dan juga apartmen macam itu, mereka boleh menguatkuasakan ini sekiranya ada penduduk-penduduk di dalam, penghuni-penghuni di kawasan itu tidak membuang sampah dalam di tempat yang betul dan littering, orang cakap membuang sampah merata-rata, mereka boleh ambil tindakan di peringkat komuniti itu sendiri. Boleh di peringkat PBT juga boleh membuat tindakan, boleh fine mereka dan boleh mengambil kaedah-kaedah bagaimana hendak menghukum mereka. Ada yang menghukum tu adalah untuk membuatkan mereka untuk melaksanakan kerja-kerja komuniti, macam perumahan, sapu kawasan tu dan sebagainya. Jadi mungkin kaedah untuk menghukum fine, denda mungkin tidak begitu efektif dalam segi untuk menghukum mereka yang membuang sampah ini, kerana kalau kata bayar RM50, okey, dia akan bayar RM50. Kesedaran tak ada, just takat bayar buang sampah kita bayar RM50 dan di prosesnya juga mengambil masa yang panjang. So jadi kita kena ada penguatkuasaan atau hukum-hukuman yang lebih
efektif untuk memastikan mereka melaksanakan ini. Contohnya, because saya baru nak melancarkan separation at source, yang mana kita harus bermula untuk separate atau mengasingkan sampah dari rumah. Jadi tak apa, saya kata kita mulakan dengan kawasan-kawasan rumah residential area. Maknanya kawasan-kawasan rumah yang mereka berpendapatan sederhana dan ke atas. Yang lebih saya anggap lebih berilmu ataupun berpelajaran. Jadi mungkin mudah untuk kita laksanakan dengan mereka dahulu. Jadi kalau sekiranya mereka gagal untuk mengasingkan sampah, kertas, yang recyclable, kertas, plastik atau kaca, lepas tu dengan sisa makanan dan sampah-sampah botani ataupun sampah-sampah pokok-pokok itu. Jadi kalau mereka gagal, kita kata okey, kita jangan collect the sampah. Okey, kita biarkan. Jadi dia baru realise, kata kalau saya tak buat ini, tak akan sama, rumah saya busuk dan sebagainya. Jadi ini yang lebih saya rasa hukumannya lebih efektif daripada kita saman mereka dan apa semua. Tidak akan berkesan kepada mereka. Tetapi memang menariklah saya melihat pendekatan yang YB usulkan. Tapi bila kita melihat berkenaan dengan penguatkuasaan ini, bagaimana daripada segi penguatkuasaan itu, sama ada cara pendekatan lah, kita nak biarkan sampah bagi mereka sendiri ataupun meletakkan denda dan hukuman sebagainya secara sekata di seluruh negara. Kita fahamkan setiap daerah mungkin mempunyai kekangan yang tersendiri daripada segi untuk memperkukuhkan penguatkuasaan itu. Jadi YB adakah melihat ini salah satu kekangan yang dihadapi? Ya, bukan kekangan, dia harus bermula. Somewhere. Kalau kita tak mula, sampai bila kita memikirkan mereka tak akan buatlah, mereka sampai bila kita tidak akan dapat melaksanakan objektif kita untuk memastikan negara kita sebuah negara yang bersih. So penguatkuasaan itu penting di peringkat komuniti, di peringkat kerajaan tempatan, di peringkat negeri juga. Baik. YB, dalam kerajaan Malaysia menunjukkan usaha keras mengekang penularan wabak COVID-19 ini, kita juga difahamkan antara usaha melaksanakannya adalah menerusi pendigitalan perkhidmatan. Jadi pendigitalan perkhidmatan ini mungkin YB boleh terangkan sedikit sebanyak bagaimana ia boleh diaplikasikan kepada rakyat juga, YB. Okey, kita memang sepatutnya Malaysia ni dah 60 tahun lebih merdeka. Patut kita pendidikan itu lebih awal daripada itu. Tapi dengan kedatangan COVID ni, alhamdulillah, satu hikmahnya bahawa proses untuk pendigitalan dan juga buat kerja-kerja online ni dipercepatkan, because dah dalam keadaan COVID tak boleh keluar, tak boleh apa dan sebagainya, maka kita dapat melaksanakan dengan lebih cepat. Alhamdulillah. Untuk belajar. That's right. Alhamdulillah. So jadi banyak perkara-perkara yang sebenarnya dah ada online, tapi rakyat Malaysia tidak membudayakan diri mereka untuk menggunakan aplikasi kerana mereka tidak biasa dan mereka rasa macam mereka tak biasa saja. Tapi bila dah ada norma pandemik ini, mereka terpaksa. Bila terpaksa, mereka dapat kesedaran bahawa ianya mudah, ianya ringkas, ianya menjimatkan dan sebagainya. Jadi oleh itu di KPKT juga banyak servis-servis kita yang telah kita membuat secara online. Baik. So banyak yang itu. In fact semua tugasan-tugasan di KPKT kita telah membuat sistem online. Baik. Itu adalah barangkali langkah yang terbaik pada ketika ini untuk memastikan secara online kita dapat melihat kesan ataupun penguatkuasaan yang lebih menyeluruh lagi, kan. Kita ucapkan terima kasih kepada YB untuk jadikan salah satu cara yang paling penting sekali, mungkin sumbangan terbesar KPKT adalah mengekang pandemik COVID-19 dan pencapaian usaha ketika ini daripada pihak kementerian sendiri bagaimana, YB? Okey, dalam usaha yang utama sekali adalah kita membudayakan satu keperluan untuk mensanitasikan bangunan-bangunan dan kawasan awam dan sebagainya. Ketika pandemik ketika itu terjadi, bahawa kita melihat bahawa kita perlu untuk membuat sanitasi. Jadi kita menggunakan anggota bomba kita untuk turun padang ke bangunan-bangunan kerajaan, di pasar-pasar awam dan tempat-tempat yang kritikal. Kita membuat sanitasi. Dan ini harus dibudayakan kerana with COVID or without COVID, we have to budayakan. Mungkin kita ada satu struktur atau satu mekanisme yang baru yang mana kita kata tiap-tiap 6 bulan, ini kita belum tentu lakukan lagi, mungkin tiap-tiap 6 bulan atau tiap-tiap setahun sekali mereka harus membuat sanitization dalam kawasan mereka, di tempat-tempat awam dan sebagainya. Jadi ini biarkan kita budayakan, jadi pastikan bahawa tempat-tempat ini bersih dan insya-Allah akan jauh daripada bukan COVID saja,
19 now, kita takut ada 20 pula kan. So so jadi yang lain-lain kuman dan sebagainya akan dapat membantu dalam konteks menjaga kebersihan negara dan juga menjaga kesihatan rakyat. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada KPKT sendiri kerana memberikan inisiatif yang cukup tinggi memastikan keselamatan kita, kebersihan kita dan utama sekali dalam kita melalui wabak pandemik COVID-19 ni, kebersihan sepatutnya menjadi nombor satu. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Zuraida Kamarudin, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, kerana sudi meluangkan masa memberikan pencerahan sedikit sebanyak bagaimana negara kita menuju ke arah negara yang lebih bersih secara sepadunya. Terima kasih YB. Alright, terima kasih. Alhamdulillah. Dan kita ada banyak lagi pengisian seterusnya. Kita akan bersama dengan Marsila untuk perkongsian penerimaan Anugerah Hang Tuah 2020. Tapi sebelum itu kita saksikan bingkisan ini terdahulu berkenaan dengan kaedah KKM pengesanan kes COVID-19. Mari kita saksikan. COVID-19, pengesanan kes secara aktif. Terdapat dua kaedah pengesanan kes COVID-19. Pertama, pengesanan kes secara pasif, PCD, iaitu pesakit hadir sendiri ke fasiliti kesihatan untuk menjalankan saringan. Dan kedua, pengesanan kes secara aktif, ACD, iaitu anggota kesihatan mengesan kes di lapangan. Pengesanan kes secara aktif merupakan aktiviti kesihatan awam yang penting bertujuan membendung dan menghentikan penularan penyakit COVID-19 dalam komuniti. Setelah menerima notifikasi kes positif, Bilik Gerakan COVID-19, Pejabat Kesihatan Daerah akan mengaktifkan Risk Assessment Team, RAT. RAT akan menghubungi pesakit di hospital melalui telefon bagi mendapatkan maklumat sejarah perjalanan dan kontak rapat sepanjang 14 hari yang lepas. Selepas dari itu, pasukan RAT juga menghubungi pakar atau pegawai perubatan yang merawat pesakit tersebut untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kontak rapat adalah orang yang tinggal dalam rumah bersama kes COVID-19, orang yang bekerja bersama kes COVID-19, orang yang membuat perjalanan bersama kes COVID-19. Semua kontak rapat akan dihubungi oleh pasukan RRT, Rapid Response Team, bagi mendapatkan status kesihatan. Kontak yang bergejala akan dirujuk di bawah pengurusan hospital untuk rawatan lanjut. Manakala, kontak tidak bergejala akan diminta untuk menjalani ujian saringan di fasiliti kesihatan. Sekiranya kontak tidak dapat dihubungi, pasukan RRT akan turun ke lapangan mencari kontak tersebut bagi tujuan yang sama. Setelah saringan dijalankan bagi kontak yang tidak bergejala, kontak yang disahkan positif akan dirujuk ke hospital. Manakala, kontak yang disahkan negatif akan dikuarantin di rumah berdasarkan Perintah Akta 342. Kontak akan diberikan borang Home Assessment Tool untuk menilai tahap kesihatan harian secara kendiri. Pihak Pejabat Kesihatan Daerah akan memantau dan menghubungi kontak tersebut dari semasa ke semasa dalam tempoh 14 hari. Semasa dalam kuarantin, jika bergejala, kontak rapat tersebut akan dirujuk ke hospital. Pengesanan kes aktif juga dijalankan secara bersasar dan besar-besaran di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) untuk mengesan dan menyaring semua penghuni yang berada di dalam kawasan tersebut. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah positif, pesakit akan dimaklumkan dan dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulans khas. Jika keputusan saringan COVID-19 adalah negatif, kontak tersebut akan meneruskan kuarantin di rumah sehingga tamat tempoh 14 hari. Akhir sekali, kontak rapat tersebut akan diuji buat kali kedua pada hari ke-13 dan akan diberikan arahan pembebasan pada hari ke-14 jika keputusannya negatif. Itu dia tadi sikit sebanyak perkongsian yang begitu bermanfaat dan pastikan anda sentiasa patuh SOP, jaga kebersihan diri dan pastikan kekal selamat. Baik, pernah tak kita terfikir di mana bila kita berada pada satu situasi di mana api begitu marak, adakah kita akan terfikir untuk masuk ke dalam api yang marak itu untuk menyelamatkan insan yang tersayang, atau adakah kita hanya berdiam tak tahu buat apa-apa, ataupun kita dengan beraninya akan terus masuk ke dalam api yang marak untuk menyelamatkan insan tersebut seperti yang dilakukan oleh seorang remaja Lembam berusia 13 tahun Nuraina Erika Abdullah, di mana
Beliau telah menyelamatkan adiknya yang terperangkap dalam kebakaran yang terjadi pada bulan lalu dan keberaniannya itu melayakkan dia untuk menerima anugerah Hang Tuah, iaitu anugerah yang diberikan kepada tokoh kanak-kanak negara berdasarkan keberanian mereka. Dan untuk berkongsi mengenai keberanian adik Nuraina itu, bersama kami melalui panggilan video hari ini ialah ibu kepada Nuraina, iaitu Puan Nur Azlina Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Puan. Salam. Sihat ya? Sihat. Nuraina kat mana sekarang ni? Dia sekarang kat sekolah. Aha. Okey. Baik Puan, bercakap mengenai anugerah yang diterima, pastinya sebagai seorang ibu Puan sangat berbangga. Jadi adakah Puan sendiri menyangka yang Nuraina akan mendapat anugerah tokoh Hang Tuah itu? Memang tak sangka lah tu. Tu semua daripada pihak sekolah lah punya ada orang buat maklumat tu kan. Saya pun tak tahu. Jadi ada tak Puan tanya kepada Nuraina sendiri semasa kejadian macam mana, apa yang menyebabkan Nuraina berani masuk ke dalam api marak untuk menyelamatkan adik? Dia cuma cakap dia tak ingat adik masa tu dia turun ke bawah rumah, bawa adik-adik yang lain. Dia dah sampai kat bawah tu baru dia teringat adik dia tidur kat dalam bilik kat atas. Jadi dia naik balik ambil adik dia. Masa kejadian berlaku tu Puan dan suami tiada di rumah ya? Saya tak dekat rumah. Saya uruskan mak mertua dekat rumah dia. Jarak dalam 500 meter je dari rumah. Dan difahamkan Puan dan suami bekerja sebagai? Jual jagung. Okey. Maknanya Nuraina ni kalau dekat rumah, bila Puan dan suami bekerja, memang Nuraina lah yang selalu jaga adik-adik? Memang dia lah jaga adik. Memang suruh dia jaga adik. Tengok dia adik-adik dia. Maknanya Nuraina memegang tanggungjawab sebagai seorang kakak lah. Okey. Jadi semasa kejadian berlaku tu, Nuraina dengan berani masuk dalam rumah dan sebagainya. Memang tak ada orang lain dekat rumah ke macam mana? Ada dengan abang sepupu dia. Abang sepupu dan adik-beradik yang lain lah. Maknanya saya suruh dia orang keluar lah bila yang abang sepupu dia telefon cakap api marak tu, suruh dia orang keluar, bawa adik-adik semua keluar. Maknanya Nuraina dah keluar, lepas tu masuk dalam rumah semula? Dia dah sampai ke tingkat bawah, dan dia naik atas balik ambil adik dia. Baik. Dan lepas dah menerima anugerah tokoh Hang Tuah ini, dekat sekolah tu macam mana? Adakah macam mana penerimaan rakan-rakan dan juga guru? Guru dia memang bangga sangatlah sebab dia dapat kiranya apa yang dia belajar dekat sekolah tu dia gunakan. Dia ingat apa pesanan yang dia belajar dekat sekolah semua. Bila dalam keadaan yang genting macam ni dia boleh berfikir untuk selamatkan adik dia. Baik. Jadi ada tak Nuraina sendiri ialah sebagai seorang remaja yang begitu istimewa, sanggup meredah api dan sebagainya, ada tak sedikit trauma yang Nuraina alami? Taklah, cuma dia cakap api tu besar. Dia cakap kalau kakak tak ambil adik, dia cakap nanti adik mati. Dia cakap macam tu lah. Okey, pada mulanya ada tak Puan perasan kekuatan Nuraina tu? Sebab yelah tak sangka kan boleh selamatkan adik sendiri. Itu memang tak sangka lah. Sebab dia seorang yang low profile. Dia selalu senyap je. Dia tak banyak hal sangat. Tapi dia memang sayang kat adik-adik dia lah. Baik. Kalau di sekolah Nuraina bagaimana? Aktif ke? Selepas sekolah tu dia macam dia biasa buat hal dia sendiri lah. Dia tak banyak cakap sangat. Ada tak apa sedikit perubahan Nuraina sekarang ni yang Puan perasan lah lepas ialah dah menunjukkan keberanian, pastinya sikap itu ada sedikit berubah. Macam mana sekarang ni? Dia macam semakin berani bagi pendapat. Dia cuba macam kalau dia tak tahu tu dia tanya. Dia nak fahamkan benda yang dia tak tahu. Baik. Puan nampak tak Nuraina begitu bangga menerima anugerah ini sebab bukan calang-calang orang boleh dapat dan difahamkan ada 3 orang telah disenarai pendekkan dan Nuraina sendiri telah memenangi anugerah ini. Memanglah macam dia suka memang dia tanya kenapa dia dapat tu semua kan. Dia sampai tidur malam tu sampai tidur dengan dia punya sijil lah.
Baik, kalau Puan boleh kongsikanlah bagaimana hubungan Nuraina dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, keluarga dan sebagainya sebelum dan selepas menerima anugerah ini. Macam mana Macam dengan adik-adik dia memang baik lah. Memang jaga adik-adik dia dengan kawan dia. Maknanya selepas ni semakin rapatlah, akrablah hubungannya. Semakin akrab, semakin rapat. Okey, baik. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit harapan Puan terhadap anak Puan sendiri. Saya anak saya akan terus bertindak supaya dia terus inisiatif dia semakin pandai lah. Dan mungkin juga Puan boleh kongsikan sedikit harapan ataupun kata-kata semangat buat ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak istimewa agar terus tampil berani. Hargailah anak yang macam ni, yang saya tak pernah rasa sebelum ni, yang dia boleh membanggakan saya sampai macam ni sekali. Okey, baik. Pastinya kami juga cukup berbangga dengan kejayaan Nuraina dan juga keberanian yang dimiliki oleh beliau. Baik, terima kasih Puan Nur Azlina Muhammad Fauzi kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini di Malaysia hari ini. Dan apa pun kita doakan semoga maju jaya buat adik Nuraina Erika Abdullah. Dan kita nak berehat seketika. Pastikan anda terus bersama kami di Malaysia hari ini. Baharu keluarga Makcik Kia. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia telah mengubah amalan kehidupan kita daripada norma lama kepada norma baharu. Kita perlu memulakan norma baharu sebagai satu kemestian dalam hidup, tidak terkecuali keluarga Makcik Kia. Ayub, menantu Makcik Kia, mula bekerja di pejabat. Ayub menggunakan pengangkutan awam ke pejabat. Ayub memakai penutup mulut dan hidung semasa berada di luar dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Sewaktu di stesen MRT, Ayub mengamalkan penjarakan sosial yang selamat semasa beratur serta melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum menaiki pengangkutan awam. Sampai di pejabat, Ayub melakukan pemeriksaan suhu badan dan beliau juga mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Sewaktu Ayub bertemu rakan sekerjanya, Ayub meletak tangan kanan di dada sebagai tanda bersalaman. Sewaktu makan di pejabat, Ayub tidak berkongsi makanan dan peralatan dengan rakan sekerjanya. Ayub juga kerap cuci tangan dengan air dan sabun di pejabat. Rosnah, isteri Ayub keluar ke pasar raya untuk membeli keperluan harian. Rosnah memakai penutup mulut dan hidung kerana mempunyai gejala dan sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Setiba di pasar raya, Rosnah mengamalkan penjarakan sosial dan di pintu masuk pasar raya, suhu badannya diambil untuk memastikan dia tidak demam. Semasa membuat pembayaran di pasar raya, Rosnah menggunakan kaedah pembayaran PayWave. Rosnah segera pulang ke rumah selepas selesai urusannya di pasar raya. Sampai di rumah, Rosnah menggunakan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian untuk membayar bil utiliti. Manakala Makcik Kia dan Tok Ayah kekal duduk di rumah kerana mereka golongan berisiko, iaitu warga emas dan pesakit kronik. Makcik Kia mempunyai darah tinggi, manakala Tok Ayah ada kencing manis. Makcik Kia menggunakan perkhidmatan farmasi melalui kaedah ubat melalui pos, UMP. Makcik Kia sekeluarga tidak menghadiri majlis sosial atau keramaian dan tidak melancong ke luar negara. Keluarga Makcik Kia sentiasa ikuti dan patuhi saranan kerajaan dari semasa ke semasa. Kita mampu memutuskan rantaian penularan COVID-19 dengan amalan norma baharu ini.
Mari sama-sama kita amalkan norma baru untuk kita sama-sama putuskan rantaian pandemik COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Baik, tahukah anda setiap 21 Oktober setiap tahun merupakan hari sambutan Hari Alam Sekitar Negara dengan tema yang pastinya berbeza saban tahun. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai Hari Alam Sekitar Negara 2020, bersama kita hari ini di studio ialah Puan Nurlin Jaafar, Ketua Pengarah Alam Sekitar GAS. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Assalamualaikum. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik, pertama kali di Malaysia hari ini? Ya, pertama kali di Malaysia hari ini. Okey, baik Puan. Kita nak terus tanya kepada Puan mengenai Hari Alam Sekitar Negara 2020. Mungkin Puan boleh terangkan secara lebih lanjut mengenai Hari Alam Sekitar Negara 2020 ini. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton MHI. Hari Alam Sekitar Negara disambut setiap tahun pada 21 Oktober dan Hari Alam Sekitar Negara adalah merupakan penjenamaan semula program Minggu Alam Sekitar Negara ataupun Minggu Alam Sekitar Malaysia yang telah disambut sebelum ini. Dan pada tahun ini dikekalkan tema minggu ataupun tema Hari Alam Sekitar Negara iaitu Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Jadi untuk mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia, sambutan Hari Alam Sekitar Negara pada tahun ini akan diadakan dalam skala yang lebih kecil, namun kemeriahannya akan diadakan di ruang maya. Jadi sepanjang bulan Oktober, beberapa aktiviti telah dilaksanakan dan dirancang. Antaranya adalah webinar, itu kita telah melaksanakan 7 webinar dan akan melaksanakannya. Antaranya persidangan alam sekitar dan wanita yang baru-baru kita laksanakan. Yang keduanya adalah berkaitan dengan 10 pertandingan yang dijalankan di atas talian. Antaranya pertandingan montaj, pertandingan fotografi alam sekitar dan juga reka cipta barangan kita semula yang diadakan di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Dan pada tahun ini sambutan Hari Alam Sekitar peringkat kebangsaan akan diadakan di Kelantan. InsyaAllah akan dirasmikan dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan dan Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air pada 23 Oktober. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan antara objektif sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 kali ini. Okey, antara objektif utama penganjuran Hari Alam Sekitar Negara pada tahun ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen orang ramai terhadap alam sekitar dan kelestariannya. Jadi 4 program utama telah dirancang mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh KKM dan MKN. Yang pertama adalah pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik ataupun dalam singkatan dia e-waste. Contohnya kalau kita ada barangan yang tidak terpakai ataupun tidak boleh digunakan seperti mesin basuh, peti ais, washing machine, komputer, riba dan juga handphone dan juga blender dan juga periuk nasi, kita boleh kumpulkan dan bawa ke pusat pengumpulan. Ini kita nak pastikan bahawa barangan e-waste ini dilupuskan dengan sempurna dan logam yang berharga dalam peralatan tersebut boleh diguna semula. Program yang kedua adalah berkaitan dengan hindarilah plastik sekali guna. Jadi selalunya kita untuk makluman semua, kerajaan telah pun menetapkan bahawa tahun 2030 kita akan memberhentikan penggunaan plastik sekali guna ini. Dan dalam konteks ini kita sebagai rakyat Malaysia boleh mainkan peranan dengan mengurangkan plastik sekali guna dengan apabila kita pergi membeli belah kita membawa beg sendiri. Dan juga kita mengurangkan penggunaan straw. Dan mengikut kajian kalau kita membawa beg kita, beg untuk membeli belah, kita akan mengurangkan 156 plastik sekali guna ini. Ataupun 52 kertas bungkusan. Jadi kita berharap dengan adanya kesedaran ini, orang ramai apabila membeli belah akan membawa beg tersebut untuk mengurangkan plastik sekali guna. Yang ketiga adalah kempen penghijauan bumi ataupun dan penanaman pokok.
Dan di peringkat global, World Economic Forum 2020 baru-baru ini telah melancarkan kempen mensasarkan sejumlah 1 trilion pokok ditanam dalam tempoh 10 tahun, iaitu bermula pada tahun ini sehingga 2030. Di peringkat Malaysia pula, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mensasarkan iaitu penanaman pokok ditanam selama 4 tahun, iaitu 100 juta pokok ditanam dalam tempoh 4 tahun. Dan dalam konteks ini kita itu adalah melalui program penghijauan Malaysia, dan kita menyuruhlah semua rakyat Malaysia untuk sama-sama menanam pokok. Jadi mungkin hari itu dan kita bersama-sama menanam pokok, dan kita muat naik dalam laman sosial masing-masing, dan kita dengan hashtag #MyPokokChallenge. Maknanya kalau Masila nak cuba tanam pokok. Ya, Masila dan semua penonton wanita hari ini, Malaysia hari ini, dan juga penonton semua rakyat Malaysia memuat naik gambar mereka dan menyertai hashtag #MyPokokChallenge. Itu sesuatu yang amat menarik yang boleh meningkatkan lagi sasaran kita untuk menanam pokok 100 juta tersebut. Dan seterusnya adalah program Denai Sungai Kebangsaan. Ini adalah untuk menggalakkan penglibatan masyarakat secara menyeluruh bagi menangani masalah pencemaran sumber air, serta kita nak memupuk gaya hidup sihat dengan aktiviti sosial dan riadah. Dan orang ramai digalakkan untuk menyertai aktiviti gotong royong ini dan membersihkan sungai yang dianjurkan oleh sahabat sungai. Jadi Puan, kepada mungkin yang ingin mendapatkan maklumat lanjut dan maklumat penuh mengenai program Hari Alam Sekitar Negara 2020 ini, bagaimana caranya Puan? Mungkin ada sebarang laman media sosial yang boleh diikuti ataupun laman web yang boleh dikunjungi? Okey, untuk info lanjut, orang ramai boleh melayari laman web Hari Alam Sekitar Negara 2020 di www.kasa.gov.my ataupun seperti yang tertera di kaca TV. Baik, itu antara laman sosial yang boleh anda ikuti untuk mendapatkan segala maklumat mengenai Hari Alam Sekitar Negara 2020. Baik Puan, sedikit pesanan kepada semua penonton Malaysia hari ini sempena Hari Alam Sekitar Negara tahun ini. Okey, bersempena dengan sambutan Hari Alam Sekitar Negara yang akan disambut pada esok hari 21 Oktober, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Alam Sekitar Negara 2020 dan bersamalah kita meningkatkan iktizam dan komitmen kita untuk memastikan kita mengambil bahagian dalam melestarikan alam sekitar. Kita perlu perubahan yang positif, perubahan minda, sikap dan sebagainya untuk memastikan kelestarian alam sekitar ini terjamin demi generasi masa kini dan masa akan datang. Okey, baik, itu dia tadi sedikit penerangan dari Puan Nurlin Jaafar, Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS mengenai program Hari Alam Sekitar Negara 2020 yang bertemakan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Jadi marilah kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia menjaga alam sekitar dan juga sama-sama kita lestarikan alam sekitar. Baik, kami nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang artis penyanyi yang cukup berbakat, muda dan berbakat. Nantikan bersama saya dan Sofia dan juga Fia Julia. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja.
wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial. Jiwa mula memanggilmu di suatu senja yang mendung. Pada sudut yang sama takkan berbeza, karena sunyi yang kurasa bagai tiada arahnya. Pertemuan yang dulu kian merapuh. Adakah benar aku masih kau sayang? Tapi mengapa tidak sekalipun kau kembali? Penantian ini telah memisahkan ikatan cinta yang terjalin antara kita. Kisah terhenti jua. Adakah benar aku masih kau sayang? Tapi mengapa tidak sekalipun kau kembali? Penantian ini amat menyiksakan, sehingga
penantian ini amat menyiksakan, sehingga ia memaksaku membuang kau jauh. Penantian ini telah memisahkan ikatan cinta yang terjalin antara kita. Bisa terhenti jua. Wah, Fia Julia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Okey, baik Fia Julia. Ya. Penantian apa ni? Menantikan siapa? Okey, sebenarnya tak ada kena-mengena dengan Fia pun. Okey, Fia ceritakan sikitlah. Okey, sebenarnya lagu Penantian ni merupakan single yang keempat Fia sepanjang Fia 2 tahun dalam industri. Dan lagu ni diciptakan oleh komposer oleh Ikhwan Fatana dan Wan Saleh dan lirik dari Ikhwan Fatana. Saya sebenarnya tertarik melihat penantiannya bila melihat music videonya. Jadi sebab macam feel-nya sampai dan sebagainya. Jadi mungkin penceritaan di sebalik music video dia bergabung sekali dengan makna lagu ni. Apa maknanya bagi Fia? Okey, kalau nak diikutkan music video ni, ni direka balik lah kan. Fia bercinta dengan seorang lelaki ni. Lepas tu lelaki tu tiba-tiba menjauhkan diri dari Fia dan menghilangkan diri tanpa kata-kata. Tapi Fia masih menunggu dia sebab masih sayang kan. Okey. Sampai satu tahap Fia rasa macam dah tak sanggup nak tunggu sebab Give up lah. selama Fia menanti dia tu macam rasa tersiksa lah. Sampai Fia rasa macam dah tak dapat dan Fia cari jalan untuk bahagiakan diri Fia sendiri. Kalau macam dalam MV ni Fia kahwin dengan orang lain. Tapi kalau ikut Move on lah. kena move on lah. Fia tak akan tunggu dia lagi sebab rasa macam cinta tak dihargai gitu. Betul. Kenapa kita nak tunggu orang yang tak hargai kita kan? Tak nak, kita pun tak nak lah. Okey, baik. Kalau dilihat muzik videonya ni dirakamkan idea siapa ni? Sebenarnya kebanyakan dari production lah, Elfie Production tu. And ada juga campur, macam Fia ada tolong kongsi jugalah. And kita orang shoot dekat Port Dickson. Pantai Port Producer. Ya. Masa PKP apa ni? PKPB. Tak Saya ingat. rasa selepas ke? Sebelum ya, Baru-baru selepas lagi PKP. lah. Baru-baru lagi selepas PKP. Kira dah renggang sikit. Dah renggang sikit ya. Dah boleh dah. Fia ni sangat muda sebenarnya. Usia 21 tahun saja. Ya, betul-betul baru 21. Baru lagi dalam industri dan sebagainya. Jadi adakah nak ada dalam industri ni sahaja ataupun dalam masa beberapa tahun lagi rasa macam nak explore benda lain, bisnes ke, ada syarikat sendiri ke, macam mana? Buat masa sekarang, Fia memang masih nak fokuskan untuk promo lagu yang terbaru Fia lah. Dan Fia macam nak orang lebih mengenali Fia sebagai penyanyi dulu. InsyaAllah kalau dah stabil, macam orang dah tahu siapa Fia Julia ni, baru Fia cuba bidang lain lah, nak cuba bidang lakonan, kalau ada rezeki lah. Minat lah berlakon? Minat. Minat tapi macam tak berani lagi lah buat masa sekarang. Okey, sekarang belajar ataupun sepenuh masa sebagai penyanyi? Sebenarnya Fia memang sepenuh masa dengan menyanyi lah. Tapi buat masa sekarang macam musim PKP kan macam kita nak keluar pun susah kan. Jadi Fia banyak aktif di Facebook lah buat streaming. Okey. Streaming. Main PUBG. Oh, main game ya. gamer lah ni. Tapi masa tu macam... Boleh main sekali? Akak main ke? Nanti bagi idea. Boleh. Dia macam streaming tu peluang untuk Fia punya peminat untuk komunikasi dengan Fia jugalah. Jadi Fia buat streaming tu lah. Tak sangka Sofia pun tak sangka. Main PUBG. Betul ke main PUBG? Macam gamer. Jangan. Nampaklah sikit. Jangan terkejut. Tapi itulah dia. Bagi Fia sendiri melihat penerimaan peminat dengan beberapa tahun ini melihat ialah lagu-lagu yang dibawakan oleh Fia itu macam agak sangat meaningful, sangat berkuasa, balada yang cukup kuat kan. Jadi melihat pertaruhan yang terbaru ni, apa yang disampaikan oleh peminat semua?
Sebenarnya kan dari pertama kali, bukan pertama kali lah, macam awal-awal Fia masuk industri pun orang ramai kenal, orang lebih mengenali lagu lah daripada Fia sendiri. Tapi Alhamdulillah sudah 2 tahun lebih ni, Alhamdulillah lah orang macam dah mula kenal siapa penyanyi dengan siapa punya lagu dan siapa penyanyi. Alhamdulillah lah. Tapi masih juga ada orang tak kenal Fia Julia tu siapa. Orang banyak kenal, ada juga orang tahu macam Fia Julia ni streamer sebenarnya. Tapi sebenarnya tak. Fia Julia penyanyi lah ya, gitu. Okey, baik. Mungkin apa strategi yang Fia Julia dah setkan untuk, sebab yelah ramai ni BBNU nak bersaing sesama sendiri ni. Julia sendiri apa kekuatannya? Macam Fia, buat masa sekarang Fia memang orang kenal sebagai penyanyi balada lah. InsyaAllah lepas ni kalau ada rezeki Fia nak cuba tukar genre lah. Genre apa? Cuba genre pop ataupun hip hop ke, InsyaAllah nak cubalah tukar genre. Cuba kan? Boleh tak? Penerbit minta ni. Boleh rap sikit tak? Freestyle. Boleh tak malu lah. Boleh lah, janganlah malu. Okey. Lagu yang ni lah yang Fia pernah bawa. Keras semua unit, rendezvous bertemu di markas sulit. Kita senangkan semua kes rumit, buka file baru yang dah tutup tak payah nak ungkit. Aman kami mengalir dari atas bukit, hati sama hitam jangan tengok warna kulit. Kalau baru nak insaf, sorry bra, it is too late. Dah lah tu. So macam nervous pula, takut orang tengok macam aduh macam hancur je rap ni. Tapi itulah macam Fia still young, muda lagi. Macam melihat banyak lagi genre-genre lain yang boleh kalau boleh sebagainya, nak kan? cuba. Banyak juga buat kolaborasi dengan artis lain. Sebenarnya buat masa sekarang lagu raya je Fia pernah collab dengan Luang Faiz je. InsyaAllah lepas ni kalau ada rezeki nak cuba dengan artis lain lagi lah. Siapa artis lain tu? Artis satu label, Fia macam nak cuba artis satu label dulu, nanti baru yang lain. Tapi macam Abang Sufian Saimi ke, Aiman Tino ke, kalau ada rezeki naklah teringin lah dengan diorang semua. Kira macam ada perancangan lah nak collab. Kalau macam dah okey berjaya tu mungkin dengan artis yang lain pula lah. Mungkin kalau ada material yang sesuai, mungkin kita orang akan cubalah. Tengok mana sesuai. Baik. Itu kira macam kan dia lagi Kolaborasi ni dengan Abang Sufian Suhaimi dan sebagainya. Kalau kita macam adik Sufian Suhaimi. Tapi itulah dia kita melihat orang kata semangat Fia ni membuat baru lagi kan. Tadi rasa macam dalam kita tempoh PKPB sekarang ni, tahun ni agak mencabar juga tak bagi Fia? Bagi Fia agak mencabar juga sebenarnya. Tapi untuk Fia macam orang lihat kewujudan Fia tu, Fia keep buat cover dekat Instagram dengan YouTube lah macam sebelum Fia masuk industri juga. Fia kan masuk dari industri disebabkan cover dari Instagram dengan YouTube. Jadi Fia akan teruskan buat benda tu lah supaya orang nampak macam Fia sentiasa aktif. Okey. Baik, kita buka talian pada anda semua 0377261603 kalau ada persoalan untuk Fia, silakan, kita menanti panggilan anda. Okey, Fia pernah tak masa tengah streaming PUBG tu menyanyi? Memang selalu. Memang macam itu memang trademark Fia lah. Tak, dia macam ni, kalau Fia dah pening kepala main game tu, Fia akan suruh dia orang request lah lagu apa yang dia orang nak. Lepas tu Fia nyanyikan. Best. Wow. Dia orang dapat tengok show free lah macam tu. Ada tak Fia buat macam nyanyi cover lagu lain ke? Sebenarnya Fia memang banyak cover lagu-lagu artis lain lah dekat YouTube dan Instagram. Dari situ juga orang banyak kenal Fia. Jadi kalau setakat ni penerimaan peminat lagu penantian ni macam mana? Alhamdulillah lah. Sekarang ni macam mungkin musim PKP kot. Tapi Fia rasa macam masih ada yang menunggu single yang terbaru dari Fia. Dan Alhamdulillah lah. Sekarang ni Fia tengok pun macam feedback dari semua umur macam boleh terima lah. Alhamdulillah. Baik. Harapan Fia macam mana melihat perjalanan kerjaya Fia berapa tahun ni? Harapan untuk diri sendiri, harapan untuk mungkin negara kita, untuk keadaan lebih baik kan? Fia? Fia harap Fia dapat menjadi seorang penyanyi yang lebih berjaya lepas ni. And kalau boleh Fia nak naik secara sehat tak. Maksud Fia macam kalau boleh Fia nak orang kenali Fia dengan menyanyi lah, bukan dengan gosip-gosip. Kontroversi lah. Ya, tanpa kontroversi tu kalau boleh nak elakkan lah. Takkannya ada kontroversi ke?
Alhamdulillah tak ada lagi. Tanya je. Takut je lah. Keep it clean. Ya, kalau boleh nak. Fia macam tak kisah pun lambat ni asalkan bertahan lama dalam industri lah. Okey, Fia ni IG Fia. Ya. 500,000 lebih followers. Handle-nya adalah tak nampak rabun sikit. Samalah. Fia Julia lah. Ya, ya. Baik. Okey. Dan Amang Fia juga sangat-sangat aktif di laman media sosial, streaming, Instagram dan sebagainya. Jadi adakah Fia melihat itu antara cara yang terbagus juga untuk mempromosikan lagu, kewujudan Fia dan sebagainya dalam industri ni? Memang untuk Fia lah. Memang sebelum ni pun macam orang memang mengenali Fia dari media sosial. Memang Fia rasa untuk buat cover dekat Instagram dan YouTube tu memang sangat-sangat penting untuk Fia lah. Kalau Fia stop, maybe macam sebenarnya Fia pernah lah macam masa PKP kan busy, Fia stuck dekat Sarawak, Fia macam tak ada update apa-apa. Lepas tu adalah macam orang DM macam cakap kenapa tak aktif lagi, kalau macam ni kita orang nak support, macam itulah contohlah kan. Lepas tu Fia macam okeylah, Fia tahulah mungkin dia orang nak Fia keep buat cover, terus keluarkan video supaya dia orang keep support. Dia orang tak nak Fia mengalah, tak nak Fia senyap. Wow, itulah semangat peminat kita yang kita hargai sebenarnya kan. So don't give up, keep fighting. Kan kita Banyak doakan lagi. semoga Fia juga terus berjaya dalam industri. Dan esok kita bawakan topik yang sangat menarik, kerjaya yang Sudah pupus. Dan itu banyak lagi. Pastikan anda ke mana, teruskan follow kita di semua laman media sosial MHI TV3 di Facebook, Instagram ada. Kita akan memberikan update dan perkembangan terkini segala di Malaysia hari ini. Jaga diri, stay safe. Assalamualaikum. Over to you, Fia. Telah kuungkapkan semuanya, perasaanku ini terhadapmu yang sering dikekang keadaan, keraguanku ini membenarkan firasat kata hatiku. Mengapa harus ku dipersia dan terhukum, jiwa meronta derita, naluriku berkata untuk apa ku membela, jika hanya terus ku kecewa seperti ini. Yang sering dikekang keadaan, keraguanku ini membenarkan firasat kata hatiku. Mengapa harus ku dipersia dan terhukum, jiwa meronta derita, naluriku berkata untuk apa ku membela, jika hanya terus ku kecewa seperti ini. Mengapa harus ku dipersia dan terhukum, jiwa meronta derita, naluriku berkata untuk apa ku membela, jika hanya terus aku kecewa. Kemana hilang janji setia yang dulu, di saat terlalu cinta